Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat Bima Efek dan sahabat-sahabat yang baru intai channel Bima Efek. Okey. Alhamdulillah, saya ucapkan sahabat-sahabat yang mana yang dah belajar. So ada yang baru mendapat info, ada yang menanti kelas. Okey, kita akan buat insya-Allah. Okey, tapi bersabar. Okey, kelas ni akan bermula. Cuma saya belum info buat satu information ataupun saya belum war-warkan dalam grup lagi. Okey. Di sini saya nak share pair yang hari ni, yang mana yang saya share sebelah pagi adalah pair yang saya akan entry, saya kata. Okey, pair yang mana saya akan entry untuk sebelah pagi. Setiap hari saya akan pilih 3 pair. Sebelah pagi dan sebelah petang, insya-Allah ada rezeki kita akan pilih lagi 3 pair. So bermakna satu hari kemungkinan kita akan entry 6 pair. Okey, 6 pair. Dan profit saya ambil untuk kali ni tak banyak. Mungkin kita ambil dalam 10% ataupun 5% setiap hari, insya-Allah. Dan target saya hanyalah satu minggu kita akan profit 10 hingga 20%. Okey, cukup setakat tu. Dan juga sebab apa saya buat macam tu, sebab saya tengah handle 2 akaun copy trade. So jadi bila kita handle akaun copy trade, kita tak boleh trade mengikut hawa nafsu. So kita trade tu mestilah kena kita trade dalam keadaan kita kata berjaga-jagalah akaun, sebab duit orang yang follow kita lagi kan, yang mana follow. So mana benda tu semua kita kena ambil kira. Okey, dan juga satu lagi sebelum saya tunjukkan pair yang saya ambil ni, di sini kita kata untuk sesiapa yang ingin kita kata menceburi dalam manager copy trade, so nanti boleh PM saya macam mana saya handle akaun copy trade. Okey, setiap hari, dan kita hanya ambil profit sebanyak 10 hingga 5%, dan target satu minggu 10 hingga 20%. So bermakna tak banyak, kita buat lebih kurang macam mana EA buat. Okey, tapi dia kena ada tips lah, ada tip dia. Okey, bukan kita kata trade ikut nafsu ataupun kita trade tanpa henti. Okey, tak, kita trade mesti kena ada plan. Okey, barulah trading kita tu akan berpanjangan, insya-Allah. Okey, 3 pair yang saya share ni adalah semua yang bersangkut pautan dengan JPY. Okey, first kita akan tengok dulu Euro JPY. Okey, yang mana saya dah ambil entry. Okey, so jom kita tengok. Okey. Okey, sebelum tu. Okey, sebelum tu untuk maklumat, so nanti siapa yang baru lihat YouTube saya, video saya, so kalau dia berminat untuk join kelas, okey, kelas online ataupun face to face kelas, okey, nanti dia perlu join dulu grup Telegram, dan di situ barulah dia akan dapat information, dan dia boleh PM direct dengan saya nanti di WhatsApp. So boleh PM saya dan tanya maklumat seterusnya. Okey, so kita tengok. Okey, ini adalah pair yang pertama saya ambil. Okey, kita tengok di sini kenapa saya ambil sell kan. So sebenarnya trend besar dia. Okey, so kita tengok adalah trend sell. Okey, dan di H4, so maknanya masih dalam keadaan sell lagi. Okey, di sini Okey, yang pertamanya dia ada di sini. Okey, di sini sebenarnya permulaan dia habis trend. Okey, saya delete ni. Okey. So dan yakin saya dia akan sell lagi, sebab apa? MA tadi sudah habis. Okey, bila saya gerakkan kiri dan ke kanan, okey, saya gerak kiri kanan, so maknanya di sini MA tadi dah habis. Nampak? Dia tak bergerak kan? Kalau kata kita gerakkan, so MA tadi masih lagi bergerak-gerak, bermakna di situ trend satu arah tu masih belum habis. Jadi MA tersebut akan terus bergerak-gerak bila kita gerak ke kiri ke kanan. Tapi bila dah trend tu dah habis, so maknanya dia akan mati di situ. Maknanya MA tadi dia akan lekat, okey, di area 90. Okey, so di situlah menyebabkan saya akan terus ambil sell. Sebab apa saya ambil di sell di atas ni? Walaupun kita nampak di bawah ni adalah MBA mengarah ke
buy. Okey, ini berlaku disebabkan H1 tadi ada buat retracement. Okey, nampak? Retracement di sini. Okey, di area sini. Okey, dia bergerak di sini. Okey, nampak? Di sini, dan MA tadi di H1 pun dah habis dan dia terus naik untuk buat retracement, dan di sini saya dah mula PO untuk re-entry. Okey, bila ada cross berlaku, nampak? MA ni pun sudah tidak bergerak di H1. Di situlah menyebabkan saya buat penny order di situ. Okey, saya letakkan penny order saja. Okey, dan sekarang kita tengok dia dah mula turun, dan kita boleh tengok MA tadi dan RSI pun mengarah ke sell. Samalah di H1. Okey, H1 dan H4. Itulah tanda dia kenapa saya dah masih lagi trend sell. Okey, rujukannya sama juga bagi CHF, JPY, benda yang sama. Benda yang sama anak pernah saya tunjuk ni, nampak tak? Di sini permulaan habis trend untuk buy, nampak? Di sini. Okey, so insya-Allah saya rasa lebih akan jelas bagi sahabat yang masih tertanya-tanya kenapa saya ambil arah buy. Okey. Sorry, kenapa saya ambil arah sell. Okey. So benda yang sama aja berlaku. Dan juga JPY pun sama, JPY pun sama. Okey. Nampak saya letak. Okey ya, line-line di situ. Okey. Bermakna di sini setiap kali saya entry adalah setiap kali apabila kita terlepas untuk dapatkan entry, ataupun kita dah entry pada perubahan trend. Okey, contohlah pada 5.8 itu kita dah mula entry dan close tadi bermakna kita akan close apabila MA ataupun RSI dua-dua tu di H1 mencecah 30 dan ke bawah, kita close dulu. Sebab apa? Di H1 ni apabila dia cecah MA ni, RSI mencecah 30, dia akan berlaku retracement semula. Okey, bila dia berlaku retracement, kita tunggulah dia naik semula di area 70 dan ke atas dan berlaku cross, kita ambil balik entry lagi. Nampak, kita entry lagi. So kita entry masih lagi di trend arah sell. So mudah saja, tak perlulah kita nak buy sell. So boleh nak ambil, contohlah waktu dia buat retrace, nak ambil arah buy boleh, tak ada masalah. Cuma kita kena hati-hatilah dari segi pergerakannya. Kita takut dia bergerak tak sampai mencecah 70, dia dah buat cross terus follow trend di H4, sebab H4 masih lagi trend sell. Okey, so samalah di GBP JPY pun sama, Euro JPY pun sama, benda yang sama. Okey, saya rasa setakat dulu untuk saya share hari ini. Sebab apa, saya rasa macam hampir 1 minggu lebih saya tak share saya tak share entry-entry yang saya buat. So hari ini saya share semula untuk sahabat-sahabat tengok. Dan yang mengatakan bab zoom tadi, so tak perlu kita nak zoom sampai habis macam ni, ataupun kita nak sebesar-besar zoom, tak perlu. Kita hanya gunakan zoom yang ketiga. So maknanya ini yang paling kecil. Okey, ini paling kecil. Sorry. Okey, 2 3. Okey, kita guna size ni. Size ni pun dah okey. Okey, guna size ni ya. Kalau yang ni besar sangat, so kita ambil size ni. Size ni dah cukup. Tak perlulah nak zoom out paling kecil ataupun paling besar, tak perlu. Sekadar size candle dia besar yang saya tunjuk sekarang pun dah cukup dah untuk kita dapatkan bentuk trend ataupun SOP untuk kita dapatkan entry. Okey, saya rasa setakat tak ada beza pun. Kalau kita kata di daily dah masih dalam keadaan sell, kita boleh ambil sell. Cuma dia ada buat kita kata retracement. Itulah dia naik semula kan. Jadi kalau kita fokus saja pada daily, kemungkinan kita akan float lah. Okey, sebab apa, kita mungkin akan entry di area yang warna pink yang saya letak ni, 124.817. Tapi untuk kita entry, kita menggunakan H4, dan re-entry kita akan melihat pada H1. Ketika mana? Ketika berlakunya retrace. Dan bila dia retrace, dia akan dapat balik trend arah yang sama di H4, baru kita balun kau entry. Maknanya kita buat layer lah sikit, sekurang-kurangnya 5 entry. Okey, bergantung pada margin yang kita ada. Okey, saya rasa setakat dulu. InsyaAllah ada rezeki saya akan share lagi, dan information bab-bab kelas saya akan bagi tahu. Dan InsyaAllah apa-apa maklumat terkini untuk kita adakan kelas
luar pada kawasan saya, iaitu mungkin di area KL. Okey, saya akan buat, tetapi mungkin dalam bentuk kita akan jumpa dalam bentuk table talk. Okey, kita buat dalam bentuk table, bermakna saya akan inform di mana saya berada. So kita akan atur masa dan jumpa saya, dan kita akan buat face to face. Okey, secara face to face mungkin saya akan atur satu masa sejam ataupun 2 jam untuk 5 orang. Okey, so datanglah tempat mana yang saya duduk di area KL nanti. So kita akan buat kelas free of charge. Saya tak akan charge apa-apa, cuma saya ada satu syarat lah. Syarat tu nanti siapa yang nak join, saya akan beritahu apa syarat dia. Okey, untuk face to face kita kata discussion lah, kita akan buat. Okey, saya setakat dulu. Okey, insyaAllah ada rezeki, ada masa yang sesuai, kita akan jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.